Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Belia perlu sentiasa mengamalkan cara kehidupan mengikut calak kebrunaian dalam sama-sama mengukuhkan budaya perpaduan. Percubaan rangkaian mudah alih generasi kelima 5G dilaksanakan berikutan pengenalan perkhidmatan tersebut yang akan dilancarkan dalam beberapa bulan akan datang. Status harian normal baharu COVID-19, 3 kes kini berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 229 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.2%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.3%. Belia yang siaga masa depan adalah belia yang mempunyai kualiti luaran dan dalaman serta berani mendepani perubahan. Justru belia dituntut untuk mempunyai akhlak yang mulia dan sentiasa mengamalkan cara kehidupan mengikut calak kebrunaian dalam sama-sama mengukuhkan budaya perpaduan seperti taat setia kepada raja, negara dan agama. Berucap pada perasmian bengkel intensif Belia Syumul Harapan Negara, pagi tadi Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, berharap bengkel tersebut dapat memperkasa kefahaman beragama dalam kalangan belia di samping mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan dari segi mental dan fizikal dengan bersukan. Majlis diisikan dengan pembentangan kertas perdana bertajuk Membangun Belia Syumul Berasaskan Sunnah yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Antara yang disentuh, untuk menjadi belia yang beriman, bertakwa dan syumul, belia perlu sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah termasuk mengenali Rasulullah SAW, iaitu dengan mempelajari sirah dan kepribadian serta sunnah baginda. Bengkel berlangsung di Kupu SB. Dan juga Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian repografer dan penggambaran baru-baru ini menganjurkan peraduan foto Maraton Sejarah Brunei 2021. Petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis berlangsung di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Sebanyak 17 foto diterima semasa pertandingan. Peraduan foto maraton edisi kali ini dijuarai oleh Dayang Atirah binti Haji Timbang, diikuti oleh Awang Muhammad Ilham bin Rosli di tempat kedua dan Dayang Masreni binti Amzah di tempat ketiga. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Bruneiku, Warisanku merupakan tema peraduan foto maraton Sejarah Brunei 2021.
Usaha bagi membudayakan amalan membaca diketengahkan dalam Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2022. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2022 dihasrat bagi menyuntik budaya membaca dalam kalangan masyarakat dan rakyat di negara Brunei Darussalam. Karnival diteruskan lagi hari ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara pengisian karnival termasuk aktiviti membaca dan ceramah motivasi menghadapi peperiksaan yang disampaikan oleh 3 penceramah undangan. Juga diadakan beberapa aktiviti jualan dan pameran produk serta sukan ria. Karnival antara lain bertujuan untuk menyampaikan peranan dan fungsi perpustakaan dalam menggalakkan budaya membaca di era teknologi masa kini di samping membudayakan masyarakat mesra perpustakaan. Karnival dibukakan buat kunjungan orang ramai sehingga esok bermula 9 pagi hingga 4 petang. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Birau Daerah Tutong pagi tadi mengadakan pertandingan azan subuh. 18 orang jawatan kuasa takmir dan jemaah masjid-masjid Daerah Tutong menyertai pertandingan tersebut. Hadir Awang Haji Muhammad Aidil Sofian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Juara pertandingan disandang oleh Awang Haji Morosidi bin Haji Mahadi dari Masjid Kampung Kriam, manakala Awang Haji Muhammad Azrin bin Haji Matusin dari Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang dan Awang Haji Razali bin Haji Muhammad Said dari Masjid Kampung Danau masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Pertandingan dianjurkan dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI bekerjasama dengan Unified National Network Sendirian Berhad UNN, Data Stream Digital Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Progresif Sendirian Berhad akan menjalankan percubaan rangkaian mudah alih generasi kelima 5G bagi tempoh 8 minggu. Percubaan tersebut dilaksanakan berikutan pengenalan perkhidmatan 5G yang dijadual dilancarkan di negara ini dalam beberapa bulan akan datang. Di samping mengguna pakai spektrum frekuensi radio yang baharu dan sedia ada ke arah memberikan jalur lebar berkapasiti tinggi di kesemua kawasan yang mempunyai kesesakan internet yang tinggi. Antara objektif percubaan ini adalah bagi membolehkan UNN dan penyedia perkhidmatan menerima dan menilai tindak balas dari peserta percubaan ke arah mencapai kejayaan pelancaran perkhidmatan tersebut. Sehubungan itu, para pelanggan yang berminat untuk menyertai percubaan tersebut dikehendaki mempunyai pelan sedia ada pasca bayar dengan mana-mana 3 penyedia perkhidmatan dan mempunyai peranti atau telefon bimbit 5G. Para pelanggan juga dikehendaki menghubungi penyedia perkhidmatan masing-masing untuk mengambil bahagian dalam percubaan 5G. Brunei Gas Carriers BGC pagi tadi menganjurkan kempen membersih pantai kali ke-8. Aktiviti diungkayahkan di Pantai Jerudong. Antara yang menyertai Kapten Abdul Matin bin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC. Ia diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif Sungai Bersih, Laut Bersih dalam menyokong Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa. Semasa kempen, 1.2 tan sampah
telah dikutip. Sabar. Masyarakat perlu memahami dengan lebih baik mengenai pentingnya pertolongan cemas psikologi untuk mencegah penyakit mental. Justru bagi memberikan kesedaran mengenai kepentingan pertolongan cemas psikologi, Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Akademi Palang Merah Singapura buat julung kalinya memperkenalkan kursus pertolongan cemas psikologi komprehensif kepada 19 pegawai dan penolong pertama bertauliah serta wakil daripada rakan korporat dan pegawai kesihatan dari Kementerian Kesihatan. Kursus 5 hari itu membolehkan mereka sebagai pembantu pertama psikologi yang disahkan. Pagi tadi diadakan penyampaian sijil kepada para peserta kursus di Ibu Pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah Kampung Bunut. Sijil-sijil diserahkan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar yang di-Pertua Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam selaku pengurusi bersama Jawatankuasa Rangka Kerja Kebangsaan pelbagai sektor kesihatan mental bakal menubuhkan pusat sumber kesihatan mental dan sokongan psikososial sendiri di negara Brunei Darussalam. Latihan yang lebih profesional dalam sokongan psikososial, pertolongan cemas psikologi dan pertolongan cemas kesihatan mental juga akan disediakan secara aktif dengan kerjasama Akademi Palang Merah Singapura. Sesi Kaunselor Pendidikan Tinggi Amerika Syarikat kelima diadakan bagi menyediakan maklumat tentang trend terkini pendidikan tinggi di negara berkenaan dengan panduan yang berkesan dan tepat bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke sana. Sesi yang diungkayahkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Kedutaan Amerika Syarikat juga menyediakan maklumat tentang peluang pembangunan profesional untuk kaunselor kerjaya dan penasihat pendidikan tinggi melalui kajian di Institut Amerika Syarikat SUSI bagi akademik dan guru sekolah menengah serta program pertukaran yang dibiayai Kerajaan Amerika. Acara termasuk perbincangan dengan pemegang beasiswa SUSI dan Ketua Pra-Universiti dan Pembangunan Kerjaya di Pusat Tingkatan 6 Blythe. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah minggu hadapan. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah ini adalah sangat digalakkan. Sementara itu, Tabung Darah Hospital Suri Seri Begawan Blythe, Jabatan Perkhidmatan Makmal juga akan mengadakan kempen derma darah. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242-424, sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 87757545 atau 73757545 atau 71757545. Dua lelaki tempatan ditahan atas kesalahan memiliki barang-barang tegahan kastam. Tangkapan dibuat semasa gerakan operasi Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang yang dijalankan di kawasan Kampung Batong, Mukim Pengkalan Batu dan kawasan Rancangan Perumahan Kampung Serasa, daerah Brunei dan Muara. Hasil gerakan operasi di kawasan Kampung Batong, Mukim Pengkalan Batu mendapati 291 karton dan 9 batang rokok, 71 pot vape,
24 botol dan 96 tin minuman keras pelbagai jenis dan wang tunai berjumlah RM2,328 dipercayai hasil daripada aktiviti penjualan barang-barang tegahan kastam. Hasil gerakan operasi sepadu di kawasan rancangan perumahan Kampung Serasa bersama bahagian kawalan makanan halal juga berjaya menjumpai 1,000 kartun rokok pelbagai jenis. Semua barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Pasukan polis di Raja Brunei sedang mengesan 4 pekerja asing warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Eddie Seswoyo berumur 38 tahun yang memegang nombor pasport C83027114, Catur Tri Winarko berumur 34 tahun yang memegang nombor pasport C83021717 dan Thomas Adi Aprianto berumur 26 tahun dengan nombor pasport C83021718 dikehendaki menghubungi Balai Polis Sungai Liang di talian 3230250 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Sementara itu, sebarang maklumat mengenai keberadaan Fatoni Azhari berumur 41 tahun memegang nombor pasport C830734 hubungi Balai Polis Kampung Air di talian 2202114 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Perkembangan atlet negara di Sukma 2022. Atlet negara dalam sukan karate bagi individu perempuan memperoleh pingat perak dalam acara kata. Farihah Syahirah memperoleh 24.94 mata, manakala Lim Hui Ling dari Pulau Pinang memperoleh 25.68 mata, memenangi pingat emas dan atlet Sarawak dan Sabah berkongsi pingat gangsa. Sementara itu, 10 ahli kontinjen negara Brunei Darussalam bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pagi tadi bagi menyertai kejohanan Sukan Malaysia Sukma 2022. Kontinjen berkenaan terdiri daripada beberapa jurulatih serta atlet renang dan atlet pencak silat. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan selaku wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.